Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 25 Jun. Kawasan di sepanjang Jalan Datuk Wan Alwi menuju ke Jalan Cawan dan seterusnya ke Jalan Kuching Bypass dirancang sebagai kawasan pembangunan satelit menjelang tahun 2030. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, kawasan yang terletak di antara Bandaraya Kuching dan Samarahan itu kini sedang melalui pelbagai projek pembangunan termasuk perumahan, pusat beli belah dan jalan raya. Datuk Patinggi Abang Johari berharap menjelang 2030 kawasan Kuching menerusi projek pembangunan infrastruktur dan hartanah di lokasi tersebut akan menjadi kawasan bersepadu dengan Samarahan. Dalam pada itu turut diberi perhatian adalah aliran trafik dengan pembinaan Autonomous Rail Transit ART Jalan Baharu ke Pusat Jantung Sarawak, Jalan Tanjung Bako selain jambatan menyeberangi Sungai Sarawak ke Sejingkat serta menaik taraf Sungai Tabuan bagi mengelak banjir. Kesemuanya dalam perancangan bagi memastikan kawasan satelit itu membangun dengan pesat seterusnya dapat menjana pelaburan kepada Sarawak, terutama menerusi program My Second Home. Premier Sarawak bercakap dalam sidang media selepas mendengar taklimat pihak pengurusan Viva City pemaju projek pembangunan hartanah di Kuching semalam. Sarawak sentiasa mengekalkan pengeluaran kayu di bawah 9.2 juta meter padu setahun seperti yang disyorkan oleh Pertubuhan Kayu Tropika Antarabangsa ITTO. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata penemuan daripada ITTO juga mendedahkan pengurusan hutan Sarawak boleh menjadi model kepada negara lain untuk penambahbaikan. Katanya cadangan untuk pengurusan hutan lestari SFM yang menjurus kepada pensijilan hutan dan Perubahan Sarawak Forestry Corporation SFC telah mengukuhkan lagi pengurusan hutan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-50 Perbadanan Kebanjuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka peringkat Pejabat Wilayah Utara di Miri. Tambah beliau pada akhir tahun 2000, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak dikenali sebagai Pusaka memulakan pensijilan hutan khususnya dalam hutan semula jadi seiring dengan inisiatif pengurusan hutan lestari SFM oleh ITTO dan ini diikuti dengan inisiatif pensijilan hutan tanam di bawah program pengendorsan pensijilan hutan PEFC. Jelasnya pensijilan hutan ini penting dalam memastikan bahan mentah yang mampan untuk industri perkayuan selain memastikan pengiktirafan global dan penerimaan produk akhir negeri. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum Perjanjian MOA Kursi Pusaka UPM Kampus Bintulu di antara Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman dengan Pengurus Besar Pusaka Datuk Haji Hashim Haji Bojet. Memorandum Perjanjian yang akan berkuat kuasa selama 5 tahun ini akan menjadi satu tanda kerjasama kukuh bagi Pusaka dan UPM, khususnya Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB bagi mempertingkatkan pembangunan industri perkayuan serta industri berasaskan pertanian dan tenaga yang boleh diperbaharui ke arah ekonomi Sarawak yang lebih maju dan makmur. Bangunan bersejarah berhadapan Balai Polis Sentral di Kuching bakal diubah menjadi galeri seni menjelang 2025. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pihak kementeriannya akan bertemu dengan Persatuan Seni untuk mendapat pandangan mereka mengenai perkara tersebut. Ini terutamanya tata cara untuk menguruskan galeri seni sedemikian selepas bangunan zaman Brooke tersebut selesai diubah suai dalam tempoh 18 bulan. Ia bakal menjadi tambahan kepada pengunjung selepas Muzium Budaya Borneo, Muzium Semula Jadi dan juga Muzium Maritim yang dijadual siap hujung tahun ini. Dalam pada itu, berkaitan kemajuan ubah suai bangunan Dun Lama kepada Pusat Seni Persembahan, Datuk Seri Karim menjelaskan telah selesai proses pemilihan cadangan daripada perunding kepada Premier Sarawak. Katanya proses seterusnya ialah penyerahan cadangan kepada pihak Jabatan Kerja Raya untuk menentukan harga dan sebut harga. Jelasnya lagi proses ubah suai bangunan lama tersebut dijangka memakan masa sehingga 2 tahun yang melibatkan kos RM200 juta kerana ia bakal menjadi karya seninya sendiri apabila siap seperti Istana Budaya di Ibu Negara atau Rumah Opera di Vienna. Beliau ditemui media selepas merasmikan Borneo Illustration and Creative BIC Festival yang berlangsung di sebuah gedung beli belah di Lebuh Raya Kuching, Samarahan.
Festival bertemakan Sarawak Day The Revival of Cultural Celebration ini berlangsung dari 24 Jun hingga 9 Julai ini turut melibatkan pameran seni visual yang menampilkan pelbagai karya 36 artis tempatan yang menakjubkan. Justru pertunjukan ini memberi peluang kepada mereka menyatakan idea dan pendapat selain memberi pendadahan kepada pengunjung tentang seni dan budaya Sarawak yang unik. Perubahan dan perkembangan Kapit semakin membangun dalam memastikan keselesaan sosioekonomi terhadap penduduk setempat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, Kapit lebih dikenali sebagai sebuah pulau dahulu kerana tiada akses jalan raya untuk ke Kapit. Penduduk dan orang luar perlu menggunakan laluan sungai untuk ke Kapit. Namun, situasi ini berubah pada tahun 2020 menyaksikan sempurnanya pembinaan jalan raya menghubungkan Kapit dan bandar lain. Jelasnya pembinaan jalan raya ini telah memberi impak yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi dan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Ujarnya selain jalan raya, banyak lagi pembinaan infrastruktur dan kemudahan lain telah dan sedang dilaksanakan. Justru itu, Kapit boleh membangun setanding dengan bandar-bandar utama di Sarawak seperti Kuching, Miri, Sibu dan Bintulu. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berkata demikian selepas merasmikan program pelancaran Kembara Sarawak Merdeka bahagian Kapit di Kapit Town Square. Tambahnya 60 tahun Sarawak Merdeka bukannya sekadar angka, namun inilah erti kemerdekaan yang sebenarnya yang perlu dipertahankan dan perjuangkan untuk generasi akan datang. Katanya legasi ini akan menjadi tinggalan yang sangat bermakna dan kesinambungannya akan memastikan Sarawak kekal berdaya saing untuk menghadapi serta menangani cabaran-cabaran masa hadapan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan terus memainkan peranan penting dalam mengurangkan impak peningkatan kos sara hidup rakyat sekaligus meningkatkan ilmu kepenggunaan dalam kalangan masyarakat. Dalam satu kenyataan media, KPDN Sarawak memaklumkan cakna dengan masalah kos sara hidup yang semakin meningkat, kementerian itu telah meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian kepada barangan munasabah untuk mengurangkan kos penawaran dalam pasaran. Selain itu, KPDN terus fokus dalam membuat kawalan sepanjang masa kepada barangan keperluan asas dan terkawal seperti gula, tepung gandum, minyak masak, petrol ron 95, ayam dan telur ayam. Ini termasuk program-program yang berkesan untuk mengurangkan beban rakyat seperti program Bakul Rahmah, Jualan Rahmah, Kafe Rahmah dan Pakej Rahmah. Dalam pada itu, KPDN akan menggiatkan lagi program pendaya upayaan pengguna dalam menyahut misi kerajaan dan kementerian untuk memastikan pengguna mendapat pendidikan kepenggunaan yang sewajarnya. Antaranya ialah menerusi program dengan kerjasama Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Cawangan Sarawak di Kuching semalam bertujuan untuk mendekati pengguna sebagai medium menyalurkan maklumat dan pendidikan untuk meningkatkan kesedaran pengguna. Program demam darah juga turut diadakan dengan kerjasama MTPN dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak sebagai usaha membantu menangani kekurangan darah dalam tabung darah di hospital kerajaan. Disangka seekor kera seorang lelaki maut tertembak oleh rakan sendiri ketika berburu di kawasan hutan Temawai Angat Engkelili di Lubuk Antu. Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Victor Ripon dalam satu kenyataannya memberitahu kes berlaku Khamis lepas. Jelasnya suspek berusia 46 tahun bersama 3 lagi rakan keluar berburu di kawasan berkenaan dan berpecah bagi tujuan menaklukkan haiwan buruan. Suspek dilapor telah melihat kera pada jarak kurang 25 meter seterusnya melepaskan satu das tembakan. Ketika ingin melihat hasil tembakan, suspek terkejut mendapati mangsa yang berusia 45 tahun dalam keadaan terbaring dan tidak sedarkan diri. Suspek kemudian mengarahkan dua rakannya mendapatkan pertolongan dan membawa mangsa balik ke rumah panjang. Hasil maklumat yang diterima, polis telah ke rumah mangsa untuk siasatan. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sri Aman 2 manakala 3 suspek ditahan untuk siasatan lanjut. Polis turut merampas selaras senjata api dan 5 butir peluru pelbagai jenis dan 1 kelongsong. Kes disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan dan Seksyen 8A Akta Senjata 1960.
Regata barang pasti dinanti-nantikan oleh penduduk Marudi dan masyarakat sekitarnya sejak 2017 setelah acara sukan sungai ini tidak dapat diadakan dalam beberapa tahun disebabkan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil memaklumkan bahawa regata baram akan diadakan pada 28 sehingga 30 September tahun ini. Jelas beliau tarikh asal penganjurannya ialah pada 24 hingga 27 Ogos 2023, namun ianya telah ditunda ke tarikh baharu penghujung bulan September depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada rumah terbuka Gawai Daya Aram kita yang ramai nyambut gawai di rumah Justin Anak Manai, Sungai Entulong, Bakong semalam. Katanya aktiviti-aktiviti lain akan bermula pada 28 September manakala acara kemuncak pada 30 September iaitu Lumba Perahu dan Perahu Berhias yang akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Di samping acara utama di sungai, pengisian regata pada kali ini akan disurikan dengan pertandingan Ratu Cantik pelbagai kategori, persembahan daripada Majlis Seni Negara serta pertembahan yang bakal mengetengahkan elemen tempatan dari pelbagai etnik di kawasan Bram. Beliau berharap regata Bram akan dapat dimeriahkan lagi dengan kehadiran masyarakat berbilang kaum memandangkan acara Lumba Perahu ini telah tertangguh seketika sebelum ini. Sementara itu, beliau turut memaklumkan pembinaan tebingan Marudi hampir siap sepenuhnya manakala fasa kedua akan ditender secepat mungkin dalam masa terdekat. Ulas beliau lagi apabila siap kelak, keluasan keseluruhan tebingan Marudi ini akan melibatkan 1.2 km iaitu daripada Kubu Hos ke Kampung Narum. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 25 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.